Baik, yang seterusnya kita akan sambung dengan soalan C, iaitu build a PHP command to create a table in MySQL database to store user data. Baik, untuk soalan ni dia suruh kita buat table. Baik, kepada yang pening lah kan, kiranya kena buat database sekali ke tak perlu? Okay, sebab katakanlah kalau soalan esok pun macam ni contohnya kan, kalau dia suruh kita buat table tapi database kita tak suruh buat, maka tak payah buat. Dia suruh kita buat command sahaja. Faham tak? Database tak perlu. So, aku akan buat file baru. Table.php. So, kita akan buat command SQL lah dalam ni. Menggunakan bahasa PHP. Baik. Cara dia mudah saja nak buat table ni. Mudah sangat. Lagi-lagi kalau hampa masih ingat lagi lah cara buat apa? Command SQL kan. Tapi kalau macam aku lupa dah sikit-sikit. Tapi tak apalah, aku akan explain lah yang mana aku ingat. So, $SQL create table. Create table nak buat create table apa? Contohnya aku buat create table study contohnya kan. Kita akan buat kurungan. Oh lupa letak sesungut ni. Hak ni. Macam tu. Ini kita akan buka ni. Okay. Dekat dalam table study ni kita akan buat yang pertamanya ID. Of course kita buat ID. ID nak buat besar boleh. ID integer auto increment. Nah, aku akan explain satu persatu lah. Okay, ID ni kita nak function dia ID lah. Okay, number lah kan. So, kita akan panggil by integer. And then, kita akan menggunakan attribute auto increment. Auto increment ni apa dia, Firan? Auto increment ni is basically bila aku masukkan data, kan kita masuk data dalam database kan, ID tu dia akan bertambah. Faham tak? Daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau aku tak letak ni, dia akan kekal satu saja. Sebab apa kita nak buat auto increment ni? Sebabnya pertamanya kalau ikutkan tu orang nak letak primary key ataupun kedua saja ya, nak bagi cantik kan, nak bagi cantik table lah 1 2 3 ikutlah. Tapi majority memang pakai auto increment lah dalam ID sebab dia nak bagi nampak cantik. Okay. Nah ini kita dah declare ID, kita declare data type dia apa, kita nak bagi dia tambah setiap kali ada data masuk. Dan kita juga nak declare dia sebagai primary key. Macam mana nak declare dia? Mudah saja. Type saja primary key. Macam tu saja. And just like that. You dah siap untuk ID. Nah, sama juga untuk name. Name. Kita akan letak varchar. Kat sini kita buka dalam, ikutlah nak letak apa, 255 boleh ke, nak letak 100 ke, ikutlah. Kalau ada orang buat 50 boleh. Baca. Kita buat not null. Not null ni kosong petang lah kot. Tak kosong. And then itu sajalah. Sama juga. Kita akan letak apa lagi? Age contohnya. Integer. Kita akan buat dalam, letak dalam 10 dah lah. Actually tak 100 lah. Letak buat banyak mana pun. Kau nak kisah pun. Jadi bisa juga not null. Okay. Dan last sekali yang ni pun aku nak ajak jugalah price. Price ni yang ramai orang tak faham. Sama orang dia faham, sama orang tak faham. Price dia akan pakai data type decimal. Decimal 6,2. Baik, ada orang pening. Friend 6,2 ni apa maksud dia? Baik, 6,2 ni macam ni. Dia mewakili dua nombor, depan dengan belakang. Nombor depan ni dia mewakili semua nombor. Daripada depan dan ke belakang total lah. Contohnya kan. Okay, aku letak harga dia RM contohnya. Aku buat contoh RM. Ni. Dot yang ni. Faham tak? Kalau apa perasan, kalau apa kira semua nombor ni 1, 1, 2, 2, 1, 2 ni kan. Semua ni total berapa? Bukan, total ni adalah 6. Faham tak? Angka lah. Angka 1, 2, 3, 4, 6. So, semua 6. Okay. Yang belakang ni pula mewakili nombor belakang. Okay, kalau contoh you buat sini 3, maka sini you boleh tambah 3. Faham tak? Okay, kalau yang ni 4, boleh tambah yang ni 4. Faham tak? Tapi dalam kes ni kita selalunya buat 2 saja. Okay. Tapi nombor depan ni dia mewakili semua. So, kata kalau contoh kan, aku letak sini 10 contohnya kan. Boleh tak nak masalah aku buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7. Ni aku buat contoh lah kan. 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam ni lah. Macam ni. Silap buat ni.
Tapi hampa faham lah apa yang aku nak beritahu kan. 10 juta lah basically macam ni. So ni 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So total 10 semua ni. Dan nombor belakang ni mewakili 2. Mewakili 2 ni lah. Tapi selalunya dalam exam ataupun dalam mana-mana lah industri apa, dia akan selalu buat pakai hat ni. Macam biasa juga kalau hampa tak mau user tu letak kosong, bubuh lah not null. Okay. Lepas not null tu hampa just tutupkan dia saja. And siap lah. Itu saja cara buat table. Dia tak susah pun, macam ni je. Okay. Kalau contoh lah kan, kalau soalan tu minta suruh kita execute table ni, comment table ni, macam biasa lah pun buat lah. $con query yang aku ajak dalam video-video lepas. Aku dah buat video lepas cara buat table. Tapi yang ni saja buat balik. Okay, cara nak refresh balik saja. Okay. So itu sajalah video kita untuk kali ni. So aku akan sambung yang video bawah ni mungkin petang lagi. Aku akan takkan sambung lagi. Aku akan sambung petang lagi, sambung lah. Okay. So inilah cara nak buat table. Okay, ingatlah auto increment primary key dia tak susah pun. Nampak susah tapi tak susah. Okay. So itu sajalah video kita pada kali ini. Jadi sekian, terima kasih.